Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu saya lagi, Cikgu SR. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan dengan semua teknik-teknik bagi memasukkan peribahasa dalam karangan. Jadi kalau dah bersedia, mari sama-sama kita saksikan. Jadi, hari ini cikgu nak kongsikan dengan semua 3 peribahasa yang boleh dimasukkan dalam pendahuluan karangan. Okey, jadi seperti yang semua lihat di skrin, peribahasa yang pertama ialah cendawan tumbuh selepas hujan. Ada bunyi guru mungkin nak hujan. Okey, jadi cendawan tumbuh selepas hujan. Maksud dia apa? Okey, maksud dia ialah suatu perkara yang berlaku terlalu banyak pada satu-satu masa. Seterusnya, telur di hujung tanduk atau retak menanti belah. Maksud peribahasa ini lebih kurang iaitu perkara yang bahaya yang berada pada hujung-hujung ataupun kita boleh kata nyawa-nyawa ikan lah. Dan yang terakhir, mencegah lebih baik daripada mengubati. Yang ni saya tak perlu nak urai, semua tahulah kan maksudnya kita kalau suatu perkara tu lebih baik kita cegah daripada kita nak selesaikan dia. Kalau boleh cegah, kita cegah. Jadi kalau semua dah bersedia, mari kita pelajarilah bagaimana teknik memasukkan peribahasa tersebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini paling mudah. Maksudnya contoh di atas ni boleh diletakkan di dalam pendahuluan pada mula-mula karangan. Contohnya kita ambil sekarang ni isu apa? Isu apa? COVID. Okey, COVID pun boleh. Contohnya sekarang ni kita kan memang negara kita diuji dengan COVID. Contohnya kita boleh letak dekat sini. Pada era globalisasi ini, ini pernah ada wacana, boleh letak yang lain dasar-wasar ke macam pada ke terpulang. Kes atau isu atau masalah. Pasal tak yang isi tempat kosong tu? Tempat kosong itulah yang mana pelajar-pelajar kena letakkan isu atau masalah di dalam itulah ruang tersebut. Contohnya sekarang ni kita ambil inilah isu COVID. Contoh, jadi kita boleh letak pada era globalisasi ini, kes atau isu COVID semakin meningkat dengan drastik. Bab cendawan tumbuh selepas hujan. Itu yang paling mudah. Kalau pelajar nanti damai, boleh tambah. Contohnya, cendawan tumbuh selepas hujan di negara kita. Jadi maknanya sekarang ni saya nak kongsikan yang asas dahulu. Macam mana kita nak gunakan peribahasa. Seterusnya kita pergi kepada peribahasa yang kedua. Tengok contoh. Kita tidak boleh membiarkan isu atau masalah, contoh tadi apa? COVID. Masalah COVID sudah menjadi seperti telur di hujung tanduk atau retak menanti belah baru hendak mengambil tindakan. Yang ni pun kita boleh masukkan dalam pendahuluan. Maknanya sekarang ni kita mengatakan kita, yang saya huraikanlah maksud ada pada ayat ni, kita jangan biarkan masalah COVID ni dah orang kata meningkat, dah menjadi macam tak dapat nak diselamatkan, barulah kita terhegeh-hegeh nak ambil tindakan. Tak boleh. Itu contohnya lah. Kita tengok contoh yang terakhir. Isu atau masalah apa tadi? COVID. Isu atau masalah COVID perlu kita tangani segera sebelum menjadi barah yang pasal nak saya letak tempat kosong, terpulang kepada pelajar nak letak apa. Contohnya nak letak sebelum menjadi barah yang akan contohnya menjejaskan ekonomi negara ke, jadi barah yang merabut banyak nyawa ke, terpulang. Maknanya tempat kosong tu pelajar-pelajar boleh gunakan ayat sendiri. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi saya rasa mudah ke tak mudah sebenarnya letak peribahasa ni? Mudah ke? Betul, mudah. Bukan susah pun. Cuma kita tak tahu teknik. Jadi sekarang ni saya dah kongsikan 3 teknik. Bolehlah cuba. Sekarang ni saya ada satu bonus untuk murid semua. Yang ni bukan peribahasa tetapi kita panggil yang ni kata-kata. Inilah kata-kata tokoh, kata-kata hikmat. Yang ni pun kita boleh letak dan markahnya sama taraf dengan peribahasa. Contoh yang saya gunakan, kita perlu segera. Pasal tak saya buat tempat kosong kemudian ada masa. Ayat ni dituju sebenarnya pada masa. Kenapa? Tengok contoh ayat dia. Kerana Saidina Ali ada berkata bahawa masa itu umpama pedang. Jika kamu tidak memenggalnya, nescaya ianya akan memenggal lehermu. Maknanya yang ni kita biasa gunakan di akhir. Di akhir untuk perenggan pendahuluan, kita kata kita perlu segera. Contohnya mengenal pasti langkah-langkah menangani COVID. Ataupun kita perlu segera mengenal pasti punca-punca COVID. Kita perlu segera mengenal pasti kesan-kesan. Macam itulah. Boleh guna ayat pelajar sendiri. Dia tak kisah. Yang penting dekat tempat kosong tu kita letakkan isu dalam tu.
Okey, kerana Sayyidina Ali pernah berkata bahawa masuk itu bom pedang. Maknanya sekarang ni tujuan kita gunakan ayat kita perlu segera tu supaya kita boleh masukkan kata-kata yang inilah kata-kata Sayyidina Ali ni. Okey, jadi saya harap semua jelas dengan apa yang telah saya kongsikan. Sekian saja perkongsian saya mengenai teknik-teknik memasukkan peribahasa dalam karangan. Kalau pelajar-pelajar nak cuba menggunakan teknik peribahasa di atas, menggunakan contoh yang saya bagi, boleh letakkan di ruangan komen. InsyaAllah jika ada masa saya akan cuba mengulas contoh jawapan pelajar. Dan saya memang sangat menggalakkan pelajar-pelajar untuk cuba sahaja. Jangan takut, cuba sahaja menggunakan peribahasa yang telah dikongsikan. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk membaiki dan menunjukkan jalan lah. Jadi itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Ingat Cikgu SR. Jangan lupa subscribe supaya anda semua lebih mudah untuk melihat video-video seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.